Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi. Berita tentang Najib Razak tidak akan pernah habis. Macam mana mau habis? Dia sudah masuk penjara. Tapi masih ada lagi banyak kes dia lagi yang belum siap. Sudah masuk penjara, lepas tu ada lagi cerita-cerita yang menarik tentang Najib Razak. Belum pun sampai sebulan sudah sakit di penjara, kena hantar di hospital. Lepas itu ramailah orang komplain kenapa Najib Razak dapat layanan VIP, jadi merepati lah, macam-macam lah. Okey, terbaru akhirnya yang dinantikan, termasuk saya nantikan penjelasan daripada pihak penjara. Betulkah Najib Razak begitu? Kenapa Najib Razak begitu dan sebagainya? Adakah support undang-undang yang dapat membantu Najib Razak? Dan kenapa banyaklah. Akhirnya terima kasih kepada Jabatan Penjara yang akhirnya membuka mulut dan menyatakan, memberikan penjelasan apa sebenarnya yang terjadi. Jabatan Penjara akhirnya memaklumkan bahawa Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia yang juga bekas Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional yang sudah dipenjarakan dan menjadi banduan di penjara Kajang. Jabatan Penjara itu memaklumkan bahawa Najib Razak akan dihantar semula, dihantar semula ke penjara Kajang selepas dapat rawatan di pusat rehabilitasi di Ceras. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, harap-harap selepas semua prosedur ini Najib Razak sihatlah. Taklah dia penat naik turun mahkamah dengan sakit. Lepas tu terpaksa tunda kes mahkamah dan sebagainya. Lepas tu kita harap juga semoga dia sihat. Jadi dengan sihat dia dapat habiskan pemenjaraan dia dengan cemerlang. Seperti Anwar Ibrahim yang akhirnya dia dapat juga pengampunan diraja. Okey. Hospital Kuala Lumpur yang telah merujuk Datuk Seri Najib Tun Razak ke Pusat Rehabilitasi Ceras atau HRC untuk rawatan dan pemantauan lanjut sehingga kini. Bagaimanapun Najib akan dihantar semula ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara. Sebaik sahaja pihak pakar perubatan daripada Hospital Kuala Lumpur atau HRC memberikan pelepasan perubatan kepada beliau. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita pun tidak pasti apa yang betul-betul terjadi kepada Najib Razak ini. Kerana Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, pun sendiri mengatakan tidak boleh mendedahkan dengan suka-suka sejak keadaan kesihatan apa yang terjadi kepada Najib. Kerana apa? Kerana terikat dengan akta kerahsiaan pesakit. Jadi tidak bolehlah. Jadi menjadi persoalanlah kepada ramai orang, apa yang betul-betul sebenarnya terjadi kepada Najib ini sampai dia macam begini. Tak Anwar Ibrahim pun tidak pernah begini. Semua banduan, bekas-bekas banduan yang berprofil tinggi juga pun tidak pernah begini, sampai begini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kepada Najib sehingga ramai orang kata dia dapat layanan VIP, tapi tidak jugalah. Rupa-rupanya begini. Dalam kenyataan media Jabatan Penjara itu, beliau dirujuk ke hospital berkenaan sejak 19 September yang lalu lagi. Pada 12 September 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan supaya Najib Razak dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan setelah dimaklumkan keadaan kesihatan beliau tidak memuaskan. Harap-harap bukan kesihatan tentang mental lah. Ia selaras dengan Seksyen 37 Akta Penjara dan peruntukan di bawah akta tersebut serta United Nations Standard Minimum of Rules for the Treatment of Prisoners, iaitu Mandela Rules. Pihak Jabatan Penjara telah menghantar Najib ke HKL untuk mendapatkan rawatan pakar perubatan di sana. Jadi dikepilkan sekali kenyataan media daripada Jabatan Penjara Malaysia, kemudahan rawatan kesihatan kepada banduan. Jadi diberikanlah kenyataan itu. Jadi selepas ini nampaknya semua banduan-banduan yang lain pun berhak untuk dapatkan layanan ataupun dapatkan perhatian perubatan seperti Najib Razak.
Menurut kenyataan jabatan penjara sebagai pihak berkuasa yang melaksanakan tanggungjawab di bawah Akta Penjara, pihak jabatan penjara selain melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan juga bertanggungjawab untuk memastikan tahap kesihatan kemudahan, rawatan dan ubat-ubatan sebagaimana yang disyorkan oleh pegawai perubatan kerajaan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan cerita terbaru tentang Najib Razak. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Berikut adalah keputusan terkini untuk kes mahkamah, keputusan bagi kes rasuah VLN Zahid Hamidi pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dipetik baru saja diterbitkan di astroawani.com. Adakah Zahid Hamidi akan bebas atau bela diri? Keputusan kes rasuah VLN untuk Zahid Hamidi akan diketahui pagi ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara akan diketahui hari ini. Keputusan itu sama ada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan dibebaskan atau diperintahkan untuk membela dirinya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Muhammad Yazid Mustafa yang akan bertanggungjawab untuk membuat keputusan sama ada Zahid Hamidi dibebaskan ataupun Zahid Hamidi wajib untuk membela dirinya. Dan dilaporkan tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada ketika ini proceeding sedang berjalan kerana dilaporkan dijadualkan menyampaikan keputusan itu pada akhir kes pendakwaan itu pada pukul 9 pagi ni. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, pukul 9.34 pagi. Jadi kemungkinan besar sekarang ini sedang berjalan proceeding ini dan sedang diumumkan. Jadi demikian tuan-tuan, sekiranya keputusan mahkamah ini memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat bahawa wujud prima facie terhadap Ahmad Zahid Hamidi, maka beliau akan dipanggil untuk membela diri. Manakala jika sebaliknya bekas timbalan Perdana Menteri itu akan dilepas dan dibebaskan. Tetapi menurut mahkamah netizen, cerita-cerita kedai kopi, cerita-cerita tepi jalan di bawah pokok sedang minum kopi, minum montoku, minum bahar, apa-apa sajalah sedang minum, semua kebanyakan netizen berpendapat bahawa Zahid Hamidi akan ikut jejak Najib Razak. Kebanyakan netizen berpendapat bahawa Zahid akan kalah dalam kes ini. Pasukan pendakwaan yang diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran, Datuk Wan Saharudin Wan Ladin, Abdul Malik Ayub, Zendel Lim Wai Kiong dan B. Tavani. Manakala Abad Zahid pula diwakili oleh Peguam Datuk Hisham T. Poteik, Datuk Ahmad Zaidi Zainal dan Hamidi Muhammad Noor. Okey, jadi perlu sedikit pengenalan sebenarnya. Datuk Hisham T. Poteik ini lah yang telah mewakili Najib Razak di dalam kes di Mahkamah Persekutuan pada akhir-akhirnya. Tetapi akhirnya Datuk Hisham T. Poteik memilih untuk tidak mau berhujah, tapi dipujuk oleh Mahkamah Persekutuan, akhirnya dia pun berhujah juga. Tapi kalah. Jadi adakah beliau juga akan mengalami kekalahan bersama dengan Zahid Hamidi? Pada 11 Ogos yang lalu, pihak pendakwaan telah menutup kesnya selepas memanggil 18 saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan yang bermula 24 Mei 2021 yang lalu, dan pihak pendakwaan serta pembelaan selesai berhujah pada 7 September yang lepas. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dalam kes UKSB ini memang VLN ini sebenarnya, maafkan saya, dalam VLN ini termasuk daripada beberapa orang saksi yang memang menggegarkan Malaysia, termasuk Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Tan Sri Alwi Ibrahim, yang ini saksi ini tak gegar sangat Malaysia. Tapi ini bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd, terutama Harry Lee Wee Kyun ini, yang memang betul-betul menggegar Malaysia, sebab ada ledger yang memang bikin terkejut lah. Okey, so kamu boleh tinggalkan komen kamu, apa pendapat kamu? Adakah Zahid menang, kalah, ataupun dia akan masuk penjara bersama Najib?
Sampai jumpa lagi. Bye bye.